Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Sekali lagi Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi ke siaran video kali ini. Dan sekiranya tuan dan puan menonton di platform Facebook, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin sebahagian besar daripada tuan dan puan menonton video ini di platform YouTube. Jadi bagaimanapun jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Nik Aminah Omar, dan pada masa yang sama tuan dan puan boleh juga share video ini di platform tertentu seperti Facebook. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini saya sekali lagi mengambil satu ruang untuk menjawab satu soalan. Saya ambil pendekatan untuk menjawab soalan ini memandangkan saya tidak berkesempatan untuk menaik panjang kerana beberapa soalan yang masuk. Kadang-kadang tuan dan puan bertanya, ada perkara-perkara itu yang berbentuk teknikal. Jadi ada yang perlu difikirkan. Saya nak mengingatkan sekali lagi tuan dan puan, thinking is hard work. Apabila tuan dan puan bertanya soalan, kalau tuan dan puan tanya saya apa khabar, saya baik, saya tak perlu fikir. Kalau tuan dan puan tanya saya, Puan Min apa khabar, dah makan, itu saya kata tak perlu fikir, saya boleh jawab secara spontan. Tetapi ada kalanya tuan dan puan, apabila tuan dan puan menghantar pertanyaan ataupun soalan-soalan, ada perkara-perkara yang perlu difikirkan dengan lebih lanjut. Jadi buat masa ini, dalam sepanjang tempoh ini, sebenarnya bukan hanya pada waktu PKP, dah menjadi kebiasaan. Sekiranya tuan dan puan pertama kali menghubungi saya dan bertanya soalan, biasanya saya akan cuba sebaiknya untuk menjawab soalan-soalan berkenaan mengikut kapasiti. Jadi biasanya soalan-soalan yang tuan dan puan jawab, sekiranya saya perlu menyemak beberapa perkara dan melibatkan perkara teknikal, saya hanya memberi masa sekitar 5 ke 10 minit sahaja untuk menjawab soalan-soalan sebegitu. Selebihnya tuan dan puan, untuk sesi konsultasi memang dia adalah satu sesi berbayar, dan buat masa ini semua yang ditawarkan adalah dengan kadar yang tuan dan puan akan mampu bayar. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekiranya pertama kali tuan dan puan memang menghantar soalan kepada saya, dia ada dua cara. Sama ada saya akan menulisnya di blog sebagai satu jawapan, iaitu mengambil masa yang sedikit lama lah, dan ada kalanya tuan dan puan saya terus menghantar email balasan dalam bentuk point form sahaja. Bermakna ia tidak mengambil masa lebih daripada 5 ke 10 minit untuk saya menjawab soalan tuan dan puan itu. Okey, baik. Jadi hari ini saya ambil kesempatan dan video ini saya akan gunakan sebagai menjawab kepada soalan yang dihantar oleh rakan yang follow di Facebook dan juga rakan yang rajin pergi ke blog saya. Blog yang aktif sekarang ni sebenarnya di www.naminaomar.com, dan pada masa yang sama untuk maklumat-maklumat servis yang ditawarkan secara formal adalah di www.lifetracklearning.com. Jadi tuan dan puan jangan risau kerana kedua-dua blog ni dia interface dia saya sudah linkkan di antara satu dengan yang lain, tetapi untuk perkara-perkara yang berbentuk lebih rasmi tuan dan puan boleh merujuk ke www.lifetracklearning.com. Baik, soalan ini sebenarnya masuk semalam. Masuk semalam. Jadi begini soalannya begini. Saya bercadang untuk membuka satu firma. Saya sebutkan di sini adalah firma khidmat nasihat yang berbentuk profesional. Jadi beliau nak membuka sebuah firma. Jadi untuk itu beliau bertanya cara untuk mendaftarkannya secara sah, to formalize the business. What is best, how is best to formalize the business. Jadi soalan ini juga bertanya tentang apakah sesuai dengan PLT untuk ada share partner, maksudnya ada seorang partner ataupun sendirian berhad. Itu sebenarnya soalannya. Sebenarnya soalan ni nampak macam biasa. Ramai orang tanya, Puan nak buka PLT ke sendirian berhad? Puan nak buka PLT ke sendirian berhad? Jadi bagi orang-orang yang tertentu, katalah kalau tuan dan puan bertanya dengan company secretary, jawapan dan pendekatannya berbeza. Tetapi sekiranya tuan dan puan bertanya dengan orang macam saya, saya melihat daripada perspektif pengurusan dan formation of the business, struktur bisnes tu. Dan bila kita sebut tentang struktur bisnes tu, tuan dan puan sebenarnya perlu lihat juga market structure, market structure yang tuan dan puan masuk tu tadi. Kerana dalam market structure tu tuan dan puan akan nampak apakah risiko-risiko ataupun cabaran yang mungkin tuan dan puan akan hadapi. Jadi saya bawa perbincangan ini agak
agak terbuka kerana bila kita sebut tentang memulakan atau membuka satu firma khidmat nasihat, dia ada banyak jenis tetapi soalan ni memang ada satu jenis khusus lah. Tetapi untuk dalam perbincangan umum ini saya bawa supaya dia sesuai untuk orang-orang yang nak buka firma seperti firma perakaunan ataupun firma khidmat company secretary ataupun firma berbentuk business advisory ataupun firma berbentuk guaman. Jadi firma-firma macam ni. Jadi firma-firma yang berbentuk khidmat nasihat profesional ini, tuan dan puan, dia ada peraturan-peraturan khusus mengikut industri. Kalau kita kata kita nak buka satu firma financial advisory firm ataupun kita kata legal advisory firm, kalau kita kata business advisory firm, dia firma-firma ni setiap satunya dia ada peraturan-peraturan yang perlu diikuti untuk setiap bidang profession masing-masing. Jadi saya tak akan sentuh yang itu kerana tuan dan puan sebagai orang yang nak buka firma tu kena tahu apa peraturan-peraturan yang tertakluk ataupun undang-undang yang tertakluk untuk pembukaan setiap firma tu tadi. Jadi saya tak masukkan kategori klinik ke kan sebagai firma, tapi sebenarnya dia ada kaitan. Macam kalau kata kita nak buka GP poliklinik ataupun kita kata nak buka klinik pergigian, dia sebenarnya itu dia dalam kategori itu juga servis, tapi dia lain sikit lah, tapi lebih kurang sama je susunannya. Jadi dalam setiap satu industri itu tuan dan puan perlu lihat sama ada keperluan untuk mendaftar lesen khusus kepada bidang. Perlukah ada pendaftaran khusus kepada bidang? Contohnya, kalau macam kita nak buka klinik tu untuk legal practice, untuk medical practice, dia ada peraturan dia. Contoh, perlu ada satu PIC dia tu mesti ada lesen enterprise atas nama dia. Tapi pengurusan bisnes itu boleh dibuat dengan syarikat, sama ada PLT atau Sdn Bhd. Dia ada yang macam itu. Jadi setiap satu industri itu tuan dan puan lebih arif. Contoh, kalau katalah nak buka satu firma guaman contoh, ataupun firma financial advisory firm contoh. Jadi kena lihat apakah pensijilan ataupun syarat-syarat khusus dalam industri itu. Yang itu tuan dan puan kena semak. Itu yang satu. Yang kedua, untuk kita formalkan bisnes itu, kita nak tengok apakah entiti yang sesuai untuk mengurusnya, PLT atau Sdn Bhd. Okey, saya nak bawakan perbincangan ni juga tuan dan puan, kenapa tujuan sebenarnya PLT itu diperkenalkan kan. Yang itu tuan dan puan boleh bercakap dengan company secretary, tetapi buat masa ini dia bergantung sama ada company secretary itu sama ada company secretary nak bagi advice itu atau tidak. Contoh begitu. Walau bagaimanapun, secara umumnya PLT ini membolehkan lebih ramai profesional mendaftarkan bisnesnya dengan kaedah bersyarikat. Kalau enterprise saja dia ada risiko. Contohlah kan, kalau kata setahun secara mudahnya business professional dalam bidang-bidang tertentu, ada kalanya mereka memang revenue-nya besar dalam setahun mungkin mencecah 1.3 million. Ada yang macam itu. Jadi bila dia tak ada pilihan, dia membuat pendaftaran tu hanya di bawah enterprise, dia ada implikasi yang tak berapa baik lah, terutamanya kalau kita kata nak pengurusan cukai dan seumpamanya. Jadi ada option satu lagi diperkenalkan, iaitu PLT, di mana PLT ini dia adalah sifatnya, ciri-cirinya separa Sdn Bhd dan separa enterprise, dan dia masih diiktiraf sebagai syarikat yang membolehkan pengurusan itu disusun. Jadi dia bergantung apakah sebenarnya fokus tuan dan puan itu. Kalau tuan dan puan kata nak buka satu firma servis untuk mengurus hal partnership di peringkat awal, tuan dan puan boleh bermula dengan PLT untuk firma jenis servis. Kerana dalam bahagian PLT sebenarnya ada banyak lagi flexibility untuk mengurus partnership. Kerana fokus kita bukan tentang nak dapatkan kadar cukai, bukan. Ini adalah untuk fokusnya adalah untuk menyusun struktur bisnes dengan struktur market kita tu tadi. Dia gini je, contoh kalau katalah kita buka firma guaman, kan ada banyak kat luar sana kan. Contoh, kalau katalah kita buka firma perakaunan, banyak kat luar sana kan. Jadi kita tengok market structure kita tu yang menyebabkan ada risiko-risiko yang kita kena urus, iaitu di mana mudahnya kita masuk dan mudahnya kita keluar.
Tapi kita tak nak buat dengan enterprise sebab enterprise risiko dia lagi berat. Jadi kita buat dengan PLT. Kalau dari segi percukaian saya tak nak sebut lagi kerana PLT ni pun ada pro and cons ni lah daripada segi pengurusan cukai tu. Tapi kita fokus kepada business formation dengan mengambil kira struktur pengurusan perniagaan kita dan struktur market tadi yang kita masuk tadi tu. Ini market bukan unik, banyak. Kalau kita kata kita buat khidmat company secretary kan nak buka firma yang untuk perkhidmatan setiausaha syarikat pun banyak kat luar sana. Jadi untuk tujuan itu saya nampak saya boleh kategorikan sebagai nak masuk tu ramai orang boleh buka, dan nak keluar tu pun kena ada satu jalan yang kita susunkan supaya kalau ada apa-apa kita mudah keluar. Ini terutama kalau ada partnership. Sebab bila kita buka firma-firma macam ini, dia lebih sesuai berpartner. Firma contohlah kalau kita kata kita buat khidmat firma guaman tadi kan, firma guaman tadi contohnya, dia lebih sesuai berpartner kerana tuan dan puan bila risiko tu kita boleh urus dalam kumpulan. Kalau kita ada partner 2 orang ke 3 orang ataupun kita kata buka firma perakaunan ke, atau kita kata tawarkan servis khidmat company secretary ke, ramai yang memilih untuk berpartner supaya risiko ataupun beban kerja itu dapat diurus dengan baik. Jadi memang ada 2 pilihan, sama ada nak PLT senyam berhad. Untuk peringkat permulaan, ramai yang memilih untuk buka dengan PLT dahulu. Jadi dia memerlukan minimum 2 partner. 2 partner untuk buka PLT, dan pengurusan secara teknikal dalam syarikat PLT itu tuan dan puan perlu semaklah sekiranya tuan dan puan melantik compliance officer itu di kalangan tuan dan puan sendiri 2 orang itu, salah seorang mesti mempunyai satu tahap kefasihan untuk mengurus PLT. Bukannya dia yang kena buat, tapi dia urus saja. Jadi kalau perlu lantik company secretary, lantik. Kalau perlu lantik accountant untuk semak laporan keuangan, lantik. Dia begitu. Jadi kena tahu sedikit sebanyak maklumat bagaimana nak mengurus PLT. Kalau jadi compliance officer, kena dalami sikit lah persediaan macam mana nak mengurus PLT tu. Jadi tuan dan puan, sebelum tuan dan puan orang kata nak decide betul-betul tu, pergi ke laman website SSM dahulu, kerana dekat situ ada banyak maklumat-maklumat yang dah diletakkan. Ambil masuk, kalau ada file-file tu download dan baca. Kalau memang tak ada masa, memang kena pergi bayar orang untuk terangkan kepada tuan dan puan. Jadi kalau nak maklumat percuma, pergi ke YouTube saya, Nur Aminah Omar. Dekat sana memang saya letak YouTube channel tu. Tuan dan puan ada beberapa maklumat tentang syarikat PLT dan pengurusan-pengurusannya. Tetapi dia terhad lah kerana dia dalam video pendek-pendek. Jadi dia tuan dan puan kena search kepada video-video tertentu. Okey, jadi saya sebenarnya menjawab soalan ni, dan video ini sebenarnya saya letakkan di sini, dan pada masa yang sama menjadi satu sumber menjawab kepada soalan kepada individu yang menghantar, sama ada tuan dan puan hantar email atau kadang-kadang tuan dan puan memang ada kontak Facebook message. Itu adalah antara perkara yang saya bawalah. Jadi memang syarikat PLT ini sesuai untuk firma-firma yang berbentuk khidmat servis. Memang sesuai untuk servis lah, memang sesuai. Jadi dia orang cakap menjadi salah satu pilihan dengan keadaan terutama bila kita baru nak mula dan kita mula dengan modal yang lebih rendah. Jadi pengurusan syarikat PLT dia lebih rendah berbanding senyam berhad. Boleh nak mula dengan senyam berhad. Lagipun kalau macam bisnes-bisnes berbentuk servis ni, katalah firma guaman ke, perakaunan ke, company secretary ke, ataupun mungkin tuan dan puan buka macam klinik ke, memang boleh jana sale yang besar dalam setahun. Boleh sahaja buka senyam berhad. Tetapi pada peringkat awal, biasanya bila kita buka firma ni, secara kita sebut sebagai syarikat startup, biasanya dalam tempoh 3 tahun pertama mereka memilih untuk mengurus dengan PLT terlebih dahulu. Kalau partnership tu bagus, okey, baru disambung. Okey, di sini saya nak bawakan satu kajian kes, satu kajian kes di mana seorang usahawan membuka syarikat senyam berhad bersama partnernya. 2 orang. Bersama partnernya 2 orang untuk business service.
tetapi terus buka dengan Senin Berhad, terus buka dengan Senin Berhad. Apa berlaku masuk tahun kedua, ada konflik di antara dua partner. Kerana partner yang seorang mengharapkan keuntungan, mengharapkan sale dan keuntungan yang besar pada tahun pertama, manakala partner yang satu lagi buka syarikat ini adalah sebagai bisnes kedua. Dia dah ada bisnes yang pertama. Jadi bila ada konflik di antara dua partner itu, apabila mereka buat keputusan untuk pecah partner, maksudnya salah seorang nak keluar itu tadi, maka berlakulah satu situasi yang tidak berapa bagus, yang melibatkan kos yang besar dan juga yang melibatkan pengurusan yang agak chaos, ataupun saya sebut sebagai kelang kabut lah, apabila dua partner ini ingin apa orang cakap, menamatkan partnership tu tadi dengan terus memulakan dengan Senin Berhad tadi tu. Jadi Senin Berhad ni satu kosnya besar, kalau kita kata nak keluar tukar apa semua tu kena melibatkan company secretary dan seumpamanya, maka ada kos yang banyak perlu ditanggung oleh syarikat, oleh bisnes tu, oleh bisnes. Jadi kepada tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan berada dalam keadaan yang sama, perlu lihat apakah faktor-faktor yang perlu dinilai semula. What are the factors that you need to consider when you want to start a business service firm? A business service firm. The best option so far is to start with PLT, to register your business, manage it under PLT. That's the best option, but it's not necessary to start with PLT. You can always go for Senin Berhad. So depends on your business model, depends on your plan with your partner. Jadi bergantung kepada apa rancangan tuan dan puan dengan partner itu tadi. Sekiranya tuan dan puan dapati isu partnership ini sebenarnya yang lebih kritikal, mulakan dulu dengan PLT. Sekiranya tuan dan puan tak nampak itu kritikal, tak akan ada masalah ni puan, saya dua orang partner ni dah berjanji sehidup semati sehingga akhir hayat, insya-Allah tak akan ada masalah, terus boleh buka Senin Berhad, tak ada masalah. Kerana tuan dan puan dah fokus untuk servis bisnes yang tuan dan puan tawarkan itu untuk setahun, kemungkinan besar tuan dan puan tak ada masalah untuk menjana jualan dalam setahun untuk cover semua kos-kos tetap untuk pengurusan syarikat Senin Berhad. Tetapi sekiranya tuan dan puan ada situasi dengan partner tu tadi yang perlu diurus, tuan dan puan lihat dulu kelebihan mengurusnya dengan syarikat PLT. Kelebihannya tu tadi maksudnya flexibility dia itu ada ciri-ciri enterprise yang lebih mudah diurus berbanding Senin Berhad. Apakah itu merupakan satu faktor yang lebih berat untuk tuan dan puan buat keputusan pilih PLT? Jadi ini untuk bisnes servis tuan dan puan. Perbincangan saya pagi ini adalah bisnes servis, menjawab satu soalan kerana ada seorang sahabat ini nak memulakan firma bisnes servis. Jadi firma bisnes servis ni dia boleh jadi firma perakaunan, buka company secretary, boleh orang kata legal firm, business advisory firm, financial planner ke apa yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya. Jadi nak berpartner lebih sesuai dengan syarikat. Jadi dia tanya PLT atau Senin Berhad. Jadi saya dah bincangkan tu tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan saya ucapkan semoga urusan tuan dan puan dalam membentuk bisnes tuan dan puan, sama ada bisnes pertama ke kedua ke ketiga, tak apa, tak ada masalah. Semoga urusan untuk menjadikan satu pengurusan bisnes itu lebih formal, didaftarkan, menjadi orang kata dimudahkan urusannya. Kadang-kadang urusan ni takkan mudah tuan dan puan, urusan ni memang susah, tetapi maksudnya kita ada kekuatan juga nak pergi dan buat tu tadi. Penting tuan dan puan kepada usahawan, terutama orang bisnes macam kita, untuk memastikan bisnes yang kita jalankan itu secara sah, formal, legal, dan dia dimasukkan dalam data pendapatan ekonomi negara, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan saya ucapkan terima kasih. Jadi tuan dan puan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Nur Aminah Omar. Tuan dan puan boleh juga terus ke www.lifetracklearning.com. Itu adalah nama firma yang saya daftarkan, Life Track Learning Resources. Jadi tuan dan puan boleh dapatkan maklumat tambahan, maklumat lanjut tentang servis yang saya tawarkan kepada tuan dan puan, sama ada yang baru nak mulakan bisnes atau sedang mencari jalan untuk memperbaiki proses-proses dalam perniagaan yang sedia ada. Jadi untuk itu tuan dan puan, semoga semuanya berjalan dengan baik. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.